tadabbur ayat-ayat daripada surah surah An-Nisa. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ini orang panggil ayat wasiat. Orang panggil ayat pusaka, ayat faraid. Jadi perkataan faraid itu diambil daripada ujung yang kita baca tadi, faridatan min Allah, satu kefarduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faridah ni makna kefarduan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bahagian-bahagian yang telah ditetapkan. Yang kita baca tadi ada sebut 2/3, 1/3, 1/6. Dia ayat akan datang ni 1/4, 1/8, 1/2, 1/4, 1/8. Jadi ini orang panggil ayat miras, ayat pusaka ataupun ayat faraid. Jadi ini adalah kefarduan dari Allah SWT. Sebelum daripada ni kita telah baca pada ayat yang ke-7. Allah SWT menyatakan bahawa seseorang itu bila mana dia lelaki ataupun perempuan, masing-masing itu berhak mendapat harta pusaka yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa mereka dan juga kaum kerabat. Tak kiralah sedikit ke banyak, kena difaraidkan. Itu adalah satu ada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan sebelum daripada ini juga kita baca ayat yang ke-10. Allah SWT memberi peringatan kita kepada orang beriman ini supaya jangan usik harta anak yatim. Sebab ancaman itu besar. Dan kalau seorang itu nak mati pun, kalau seorang itu cuba mendekati harta anak yatim dengan cara yang tidak baik, maka hendaklah dia takutlah, dia kena beringat macam mana pula nanti dia akan meninggalkan anak-anak dia tu dalam keadaan lemah, dalam keadaan dhaif. Maka dalam ayat yang ke-11 ni Allah SWT menjelaskan kepada kita cara pembahagian harta tadi bila kamu tu akan meninggal dunia nanti. Maknanya kamu akan meninggalkan harta kepada anak kamu seperti mana kaum kerabat kamu tu meninggalkan harta kepada anak-anak mereka. Jadi kamu tak boleh usik harta anak yatim, seperti mana kamu juga bimbang harta-harta kamu ni diusik ataupun ada campur tangan daripada pihak luar. Ia bukan aqrabun, ia bukan kaum kerabat. Jadi Allah SWT pesan di sini dengan perkataan yusikumullah. Allah Taala wasiatkan. Jadi perkataan wasiat ni dengan makna perintah. Bukan setakat perintah yang mana benda tu diberikan kepada satu pihak supaya pihak yang menerima tu bertanggungjawab. Jadi kalau kata perintah memadai dengan Allah Taala kata ya'murukumullah, Allah Taala perintah kamu. Walaupun dalam kitab tafsir dia kata yusikumullah, yakni ya'murukumullah, Allah Taala memerintahkan kamu, Allah Taala memfardukan atas kamu. Allah Taala pilih perkataan wasiat ni
kalau kita sekarang ni kita panggil wasiat pesanan. Mana benda perlu yang perlu dijaga. Tapi wasiat di sini dia satu perkataan yang banyak makna. Seperti yang kita sebut tadi, wasiat ni satu perintah yang diarahkan kepada satu pihak, yang mana ia menerima arahan tadi hendaklah pegang benda tu dengan rasa tanggungjawab. Di mana ia suruh tu dengan apa? Dengan niat yang baik, dengan maksud yang baik. Ia ada makna nasihat. Perkataan nasihat itu yakni iradatul khair, nak kebaikan. Nak kebaikan pada orang yang diberi nasihat, diberi pesanan tadi. Jadi perkataan yusikumullah, Allah mewasiatkan kamu, maknanya kita boleh kata satu kewajipan yang Allah SWT telah serahkan kepada orang beriman, yang mana dia kena laksanakan hukum ini supaya dia mendapat kebaikan. Yang mana Allah Ta'ala menetapkan perintah ni dengan ada maksud, dengan maksud yang begitu besar untuk kebaikan bersama. Jadi kadang-kadang orang yang perintah ni, dia suruh sesuatu, dia ada kepentingan. Dia ada kepentingan alik dia yang memerintah, alik yang menerima arahan, dia tak cara dah. Jadi Allah Ta'ala mewasiatkan ni dengan arti alik Allah Ta'ala dia nak sesuatu tu, sesuatu yang bersifat baik, untuk kemaslahatan kita ni, yang mana dia perintah tadi dengan sifat dia syafaqah, dengan sifat rahmat dia nak supaya hamba dia ni mendapat kebaikan. Jadi bila begitu, tuduhan golongan yang mengatakan bahawa hukum pusaka dalam Islam ini adalah satu hukum yang menzalimi orang-orang tertentu daripada harta ni, itu adalah satu dakwaan yang tidak benar. Sebab apa? Sebab daripada perkataan yusikumullah tu sendiri ada merangkumi makna-makna yang kita sebut tadi. Jadi Allah Ta'ala telah memerintahkan, mewasiatkan kepada kamu berhubung dengan anak-anak kamu. Yang ni bila kamu mati ni, anak-anak kamu ni akan mendapat bahagian peninggalan kamu. Jadi kalau kita tengok ayat yang ketujuh tu, Allah Ta'ala sebut nasib saja. Nasib, mana bahagia yang tertentu, bahagia yang khusus. Jadi sekarang ni Allah SWT nak perincikan, lizakari mislu hazil unsayain, bagi anak lelaki itu dia mendapat dua bahagian anak-anak perempuan. Jadi hak lelaki ni dia mendapat dua bahagian harta pusaka daripada anak perempuan. Maknanya kalau seorang yang mati itu meninggalkan beberapa orang anak, dia ada lelaki, dia ada perempuan, mana bila bercampur lelaki perempuan tu, maka hak lelaki tu tentu sekali dia mendapat lebih lah. Jadi dapat lebih ni maknanya kalau kata dia mati tu tinggal 5 orang anak perempuan, 5 orang anak lelaki, dia kena buat 15 bahagian. Dia kena buat 15 bahagian. Dia dikira 10 orang, 5 anak lelaki, 5 anak perempuan. Bila nak bagi tu kena bahagikan kepada 15 bahagian. Jadi 10 bahagian diberikan 5 anak lelaki, dan 5 bahagian tu untuk 5 anak perempuan. Jadi sebab apa lelaki dapat lebih ni daripada perempuan? Ini berasaskan kepada tanggungjawab. Pembahagian ni bukan kata ukuran atas lebih lelaki tu dia berhak dapat lebih, tetapi ini adalah berasaskan kepada tanggungjawab. Dan kita telah baca dah sebelum pada ni ayat wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Ayat yang keempat, berikanlah kepada wanita itu
mahar mereka sebagai satu pemberian yang wajib yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mana benda ni, pembahagian ni berasaskan kepada peraturan agama, kehendak Allah Ta'ala. Jadi perempuan tadi, dia sifat dia menerima. Maknanya dia bila berkahwin, dia akan terima mahar daripada suami dia. Lelaki kalau dia nikah, dia kena bayar mahar, kena beri mahar kepada isteri dia. Jadi isteri dia tu akan mendapat mahar satu, yang kedua dia akan dapat nafkah lah. Segala perbelanjaan makan, minum dia, pakaian dia tu, tempat tinggal, itu wajib atas suami. Jadi suami wajib dia menanggung nafkah, bermula daripada mahar, kemudian nafkah makan, minum, tempat tinggal, pakai minum, pakaian dia, tempat tinggal isteri dia, wajib atas suami. Jadi itu tanggungjawab suami. Maka sebab itulah suami dia dapat harta pusaka ni lebih daripada perempuan. Kalau mudah kita buat contohlah, iaitu kalau seorang bapa tu, seorang lelaki dia meninggalkan anak dia, seorang lelaki, seorang perempuan, yang mana anak tu, kalau kata sama banyak dapat 10,000 seorang, anak lelaki, anak perempuan, masing-masing itu tak nikah lagi. Jadi anak lelaki ni akan berkahwin, akan berkahwin, anak perempuan ni akan berkahwin juga. Kalau kata lelaki ni berkahwin, dia berkahwin pula dengan perempuan, bayar mahar 10,000, tak adalah piti dia. Kemudian hak perempuan ni nikah, tu lelaki dia bagi pada dia 10,000. Sekarang ni berapa ada duit masing-masing? Hak lelaki tak ada dah. Sebab dia bagi pada isteri dia. Hak perempuan, anak perempuan tadi, dia dapat pusaka sekali, dia dapat pula mahar yang diberikan oleh suami dia. Jadi di situ macam tak kena lah kalau pembahagian lagu tu. Jelas dah tak kena. Sebab isteri dia sebagai anak perempuan dapat separuh, dia sebagai isteri pula dapat sepenuhnya mahar. Hak lelaki tadi habis, tak meninggal. Sebab itulah kalau fikir cara orang-orang liberal ni, cara orang-orang tidak mahu ikut peraturan Allah Ta'ala, dia kata kita kena musawah, sama rata berlaku, lelaki perempuan sama rata. Tapi Islam tak say lagu tu. Islam nak keadilan. Sama tu dari segi sama bertanggungjawab. Sebab itulah kalau kita tengok hukum Islam ni dalam bab faraid ni, dia pembahagian harta pusaka ni dia berasaskan kepada 3. Yang pertama, qarabah, dekat. Maknanya orang luar tak dapat. Orang dapatnya anak beranak, mak, ayah, anak-anak, suami, isteri, lepas tu adik beradik, kalau tak ada bapa. Jadi hak dapatnya hak sekitar si mati tu, tidak kata ni dua pupu dia, sepupu dia, jauh pada tu, tua dia ke tidak. Itu asah dia mula-mula qurb, dari segi qarabah. Asah yang kedua dari segi hajat, keperluan tu. Kalau kita tengok di sini, Allah SWT sebut mula-mula anak dapat, kemudian baru sebut ibu bapa. Anak dulu, kemudian ibu bapa. Walaupun dari segi bir, kita buat baik, kita berbakti, kita kena buat baik kepada ibu bapa lebih daripada anak kita. Tetapi dalam bab faraid ni tidak, diutamakan anak-anak berbanding dengan bapa. Jadi Allah Ta'ala sebut mula-mula anak-anak, kemudian baru sebut bapa. Wali abawai, hak tu baru pada tempat yang kedua. Tempat mula-mula lizaka, fi auladikum, anak-anak kamu. Dan bahagia yang diperolehi oleh anak banyak lagi daripada bapa, daripada mak. Jadi sebabnya apa? Sebab dari segi hajat, keperluan. Sebab mak pak ni biasanya dia banyak dah pitih. Dia tentu jauh berbeza umur dia dengan anak-anak dia.
Jadi dari segi dia perlu kepada duit tu tidak berapa dah lah. Maknanya kalau seorang tu mati, hak mana lebih memerlukan harta dia, apakah anak dia ke ataupun bapa dia. Jadi hak umumnya kalau anak-anak ni kecil lagi, tak stabil lagi. Kalau dia sudah kerja pun tak stabil lagi. Tapi kalau bapa ni biasanya sudah ada harta dah, dia pun tak ada hajat gapo dah, nak beli kereta dah, nak buat rumah dah. Jadi dari segi tu, dari segi hajat tu ada banyak, ada sedikit, ada perbezaan antara bahagian ibu, bahagian bapa dan juga bahagian anak-anak. Dan yang ketiga dari segi taklif, tanggungjawab, hak kita sebut tadi lah. Jadi ada beza. Lepas tu hak mana didahulukan itu berasaskan kepada tanggungjawab. Jadi diberikan kepada anak lelaki lebih banyak sebab tanggungjawab dia tu nak nikah nak bayar nafkah tu dia sebab itulah ada perbezaan. Jadi asas-asas semua tu Allah SWT telah sebutkan kepada kita pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat, mahar. Ayat yang kelima tu berkenaan dengan nafkah. Jadi anak lelaki mendapat dua bahagian anak perempuan. Sekiranya fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna thulutsa ma tarak. Sekiranya anak-anak itu adalah anak perempuan belaka yang lebih daripada 2 orang, maka bagi mereka itu dapat 2/3 harta yang ditinggalkan oleh si mati. Ini Allah Ta'ala start dengan anak-anak perempuan. Kalau sekiranya anak-anak perempuan tadi 2 ke atas ataupun lebih daripada 2. Lebih daripada 2 ni maknanya bermula daripada 2 lah. Bermula daripada 2. Ada juga ulama kata dia bermula daripada 3. Tetapi pendapat yang lebih sahihnya bermula daripada 2. Mana bila 2 ke atas, mereka tu mendapat 2/3. Maknanya kalau seorang tu mati dah, tak ada anak lelaki, adanya 2 ataupun 3 ke atas anak perempuan, jadi semua mereka tu dapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Lepas tu wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau sekiranya anak hak dia ada tu seorang sahaja, anak perempuan, maka anak perempuan seorang tadi dapat 1/2 bahagian dia. Jadi semua ni menunjukkan kepada kita bahawa betapa Islam itu menetapkan bahawa perempuan ni dapat harta pusaka. Tak kira lah di sini lizakari mislu hafzil unsayain, lelaki 2 bahagian perempuan. Dia tak kira hak tua ke hak muda ke, dia kira anak lelaki. Sebab itulah Allah SWT sebut lizakar, anak lelaki, anak perempuan. Tak kira tua ke muda ke, semua dapat. Dia berbeza dengan jahiliah dahulu. Jahiliah dulu ni dia kira hak berhak dapat pusaka ni hak boleh pergi perang. Hak boleh pergi perang, hak boleh pergi pedai, boleh naik kuda pergi perang. Hak tu hak layak dapat harta pusaka. Jadi Islam kata tidaklah gitu. Sebab kehidupan kita ni bukan berasaskan pada peperangan. Hak berguna ni bukan terletak pada hak kamu fikir tu boleh tupai, boleh boleh pergi perang untuk jaga maruah keluarga. Tidak. Jadi Allah SWT lebih mengetahui manakah hak lebih berguna pada kamu. Jadi itu sifat yang besar. Aqrabu lakum naf'a, hak mana lebih berguna untuk kamu. Jadi hak berguna berdasarkan kepada kehendak Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, bukan kepada penilaian kamu. Jadi orang jahiliah dia kira hak boleh pergi perang itulah
sahaja hak layak dapat harta pusaka. Maknanya kalau perempuan tak pergi perang, tak dapat. Kalau anak lelaki dia kecil, anak tu baru umur 10 tahun, tak dapat. Itu kalau mengikut jahiliah. Sebab apa? Sebab umur 10 tahun tak boleh pergi pedang lagi. Jadi dia tak dapat. Jadi sila kata tidak. Umur 10 tahun dia berhak dapat harta pusaka. Kalau orang kata dia budak 10 tahun mana pandai pergi piti. Dan kita telah baca dah ayat. Ayat yang kena ada cara dia. Ayat yang kena, ayat yang kelima ada dah cara dia. Maknanya ada wali, ada penjaga yang jaga harta anak yatim. Dah, buh dalam bank. Sebagai harta pusaka dia. Jadi anak perempuan ni kalau dia sorang dia dapat separuh. Itu keadaan yang kedua. Keadaan satu lagi tidak disebutkan dalam ayat tetapi kita boleh faham secara mafhum dia. Maknanya kalau anak perempuan ni dia sorang dia dapat 1/2. Kalau anak lelaki dia sorang, anak lelaki tunggal, maka dia dapat seluruh harta. Dia dapat seluruh harta. Sebab apa? Lelaki dapat seluruh harta kalau perempuan tu dapat separuh. Sebab hak sipit tadilah li zakari mislu hazil unsayain. Kalau seorang anak perempuan dapat 1/2, maka anak lelaki seorang dia kena ganda lah. Bila ganda 1/2 kali 1/2 campur 1/2 lagi, maknanya dapat sepenuhnya. Jadi di situ bahagian anak-anak. Anak-anak. Kemudian kalau si mati tadi ada ibu bapa. Ini bahagian yang kedua. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua ibu bapa, masing-masing daripada mereka berdua mendapat 1/6 mimma taraka, daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati, in kana lahu walad, sekiranya dia mempunyai anak. Mana kalau si mati tu ada anak, maka ibu bapa tadi masing-masing mendapat 1/6. Bukan kata ibu dan bapa tu berkongsi pada 1/6, tidak. Masing-masing tu ada. Untuk bapa 1/6, untuk ibu 1/6. Masing-masing tu dapat. Fa illam yakul lahu walad, sekiranya si mati itu tak ada anak, wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth, maka akan diwarisi harta dia tu oleh kedua ibu bapa, dan ibu tu mendapat 1/3. Jadi kalau si mati itu tak ada anak, apabila si mati itu dia tak ada anak, dia meninggalkan, mana dia mati tanpa ada anak, dalam keadaan dia ada ibu dan bapa, maka ibu tu dapat 1/3 dan bapa tu mendapat wawarisahu, dapat asabah. Mana dia akan ambil habis peninggalan setelah daripada diberikan kepada si ibu tu 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, sekiranya si mati tu ada adik-beradik, mana tak ada anak, tak ada bapa, maka si ibu tadi mendapat 1/6.
Jadi fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummuhi sulus. Maknanya kalau bersama dengan kedua ibu bapa tu ada suami ataupun isteri, ya, maka diberikan kepada suami itu 1/2, diberikan kepada isteri 1/4, ya, dan diberikan kepada mak tadi 1/3 baki. Dan diberikan kepada bapa tadi hak bahagian yang lebih, asabah dia panggil. Kemudian kita baca tadi fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Sekiranya si mati tu ada ramai adik-beradik. Adik-beradik ni tak kira lah adik-beradik kandung, ikhwah syaqaiq, ataupun adik-beradik sebapa ataupun adik-beradik semak. Jadi kalau ada ayah, maka adik-beradik ni tak dapat. Sebab adik-beradik ni dia terdinding dengan ada bapa. Jadi Allah Taala kata fa illam yakul lahu fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Sekiranya dia ada adik-beradik, maksudnya dalam keadaan tak ada bapa. Dia adik-beradik dia tidak akan dapat kalau ada bapa. Itu sipir dia. Jadi adik-beradik ni kalau tak ada bapa, dia boleh menyekat ibu ni daripada dapat 1/3 pergi kepada 1/6. Sikit jadilah. Jadi kalau ada bapa, adik-beradik tidak mendapat bahagian harta pusaka daripada si mati. Akan tetapi kalau ada adik-beradik ni, dia boleh mengurangkan bahagian ibu. Jadi ibu tu akan dapat 1/6. Iaitu lagu mana? Bilangan ramai adik-beradik ni, dia dapat menyekat ibu daripada 1/3 sehingga dia mendapat 1/6. Jadi hak ramai ni berapa? 2 ke atas seperti tadi lah. 2 ke atas. Min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain. Semua pembahagian tadi dah nak bagi pada anak-anak, nak bagi kepada ibu, kepada bapa, kepada adik-beradik tadi, setelah diselesaikan wasiat yang dipesan, min ba'di wasiyyati yusi biha, setelah disempurnakan wasiat, atau ni dengan makna dan lah, dan setelah diselesaikan hutang. Maknanya bila seorang tu mati, dia kena cabut harta dia tu bahagian ni lah pengkebumian sah. Kemudian diselesaikan hutang si mati. Diselesaikan hutang si mati, kemudian diberikan wasiat, disempurnakan wasiat. Maknanya kalau si mati itu ada meninggalkan wasiat, maka hendaklah diberikan kepada musalah, orang yang berhak menerima wasiat tadi. Cuma di sini Allah Taala sebut wasiat dahulu sebelum daripada hutang. Dari segi hak kena kiranya, kena kira hutang dulu. Tapi Allah SWT menyebut wasiat dulu. Sebab apa? Sebab wasiat ni dia lebih menyerupai dengan pusaka. Mana kalau kata serupa dengan pusaka, yang ni berpindah milik tu hanya lepas daripada orang tu mati. Macam kalau kata dah, kita ada ayah, memang kita akan dapat harta pusaka tak? Kalau ayah kita mati ada harta, tapi dengan syarat ayah kita mati dululah. Ayah kita mati dulu baru kita dapat tu kerana apa? Sebab kerana dia mati, dia kerana kita ni kerabat dia. Dia tak ada kena bayar gapo-gapo pendahuluan, memang dapat percuma, bi ghairi iwadin, tanpa ada tukaran. Atas rasa kita ni anak dia dan lepas daripada dia mati. Wasiat supaya tu juga wasiat ni, walaupun orang tu telah tulis depan lawyer,
bahawa kita ni akan dapat harta dia 1/3, paling tinggi 1/3, tak boleh lebih, tak boleh 2/3, 1/2 tak boleh. Kalau 1/6 ke 1/8 ke 1/10 boleh, asalkan jangan lebih daripada 1/3. Sebab 1/3 tu dia akan mengurangkan bahagia ashabul furud, anak-anak ataupun bahagia ahli pusaka yang berhak dapat. Kita boleh kosek tu. 2/3 tak boleh kosek daripada harta si mati. Jadi kita yang menerima wasiat tadi 1/3 ke 1/8 ke, kita tak akan dapat harta tu tadi melainkan lepas daripada pemberi wasiat tu mati. Yang kedua, kita dapat wasiat tadi pun dengan percuma, tak ada apa-apa tukar. Sudut tu serupa. Jadi wasiat tu seorang tu dapat, kena tunggu orang tu mati. Yang kedua, dia tak ada apa syarat tukar, tak ada, memang dapat. Kenapa? Sebab disebut nama kita. Dia kata lepas daripada saya mati ni, dia ni si fulan bin si fulan dapat harta saya 1/5 daripada harta tinggalan saya. Dia nak bagi pada anak akak dia. Contoh, anak akak ni tak boleh saka, tapi dia boleh dapat melalui wasiat. Jadi hak ni lepas daripada mati, patut tak ada kena bayar-bayar apa. Itu persamaan. Jadi bila sifat dia tu tak ada iwat, tidak kerana pertukaran, jadi mungkin ashabul furud ataupun waris ni hak berhak dapat atas pusaka ni, dia awak tak tahu. Dia mencuaikan benda ni sebab apa? Mana dia orang luar dapat? Kita nak beranak ni sepatutnya kalau tak sabit dia ni kita dapat banyak. Jadi atas sebab ni lah mungkin di kalangan ahli waris tu cuba sekat tak laksanakan wasiat. Jadi kalau hutan ni tak apa, hutan ni dia berkait dengan hidup, dia berkait dengan tanggungjawab si mati tu, mana dia ada hutang. Dia ada hutang 10,000 dengan bank. Jadi dia kena bayar lah. Jadi hak tu ahli waris tu boleh akui lah. Tak, hak ni hutang ayah kita ni, kita kena bayar. Pihak bank tahu dah, orang tu tahu belaka ayah kita hutang. Lepas tu memang kena bayar lah sebab tanggungjawab tu, tanggungjawab ayah dia telah mendapat manfaat daripada hak dia hutang tadi. Hak wasiat ni tak ada apa-apa. Tak ada kata tanggungjawab mesti wajib atas bapa tu, atas seorang tu nak beri wasiat pada si mati, pada orang lain, tak ada. Tak ada tanggungjawab. Si mati tu nak memberi wasiat pada orang lain. Itu hanya dari segi dia nak buat baik, dia nak berbudi. Dah, dia bagi wasiat. Jadi mungkin pada waris tu dia ada bakhil sikit, dah. Dia takut kurang bahagia dia, maka dia pun ubah wasiat, menggelakkan wasiat. Jadi Allah Ta'ala beri peringatan siap-siap. Maknanya wasiat ditekankan di sini. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah-ayah kamu, anak-anak kamu tidak mengetahui siapakah di antara mereka itu lebih hampir manfaatnya, lebih berguna kepada kamu. Maknanya kita ni, manusia ni, dia menyangka maknanya ni anak ju kita wi lebih. Ni anak ju kita wi lebih ke dia. Kita rasa betul. Sebab dia buat lebih, buat baik itulah dia berhak dapat lebih daripada kita. Itu sangkaan kita. Anak ni hak culah, kita wi sikit. Tak boleh. Kita jangan kira hak apa yang telah berlaku ataupun hak sedang berlaku, jangan buat kira tu. Sebab akhirat tak tahu. Sebab boleh jadi anak ni depan kita berjuru tu dah, lepas daripada kita tak ada tu beronang, boleh jadi juga. Jadi kalau lagu tu pembahagian kita tu hanya berdasarkan kepada kepentingan kita. Ni anak juru banyak kita beri, ni anak tak berjuru sikit. Ni anak kita ramai cucu kita tu ramai alik dia. Jadi kita pergi lebih. Tak boleh. Ni
Anak kita, cucu kita dengan dia tu sikit, kita wi sikit. Tak boleh. Tak adil lah gitu. Tak ada keadilan. Jadi apa kaitan dengan cucu ni? Tak. Metaka anak ni cucu dia tu anak ni cucu kita saya sekali. Tak boleh. Begitu juga kita kata ayah ni dah tak patut dapat lah, kaya dah, nak mati dah, nak bagi dia piti. Tak boleh, nak bagi juga. Ya. Anak ni kaya, kita wi sikit. Anak ni miskin, kita wi banyak. Tak boleh. Support pembahagian. Jadi hak berguna kepada kamu tu Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui, bukan kamu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menetapkan pembahagian harta pusaka ni masing-masing tu ada bahagian dia. Hak kita panggil sebagai furud. Bahagian-bahagian telah difardukan. Jadi kita tak boleh nak kosek. Nak tukar. Hak dapat 1/2 kita tukar kepada 1/3. Hak dapat 1/3 kita tukar kepada 2/3. Tak boleh. Allah SWT lebih mengetahui siapakah hak lebih berguna kepada kamu. Maka sebab itulah dia sendiri, Allah Ta'ala sendiri menetapkan bahagian masing-masing. Faridatan minallah, ini adalah satu kefarduan, yakni kefarduan yang besar dari pihak Allah SWT sendiri, sebab dia yang mencipta manusia dan dialah yang mengatur kehidupan manusia dengan hukum kauni dia berserta dengan hukum syar'i dia. Mana Allah Ta'ala sendiri buat ada lelaki, ada perempuan berkembang biak dengan cara beranak pinak tadi. Kemudian dengan cara ada persemendaan, perkahwinan. Dan dia telah memberikan orang tu anak lelaki saja, ada anak perempuan saja. Mana itu semua ilmu pentadbiran Allah SWT berlaku. Dia buat tu. Ada orang ni tak dapat anak. Ada orang ni ramai anak. Jadi semua tu adalah peraturan Allah SWT dalam kejadian, dalam kehidupan. Orang panggil hukum kauni. Dan berserta dengan itu ada hukum syar'i. Mesti kita buat. Mesti kita buat. Kalau kita nak dapat anak lelaki, mana kita sendiri ni tak boleh nak menentukan kita ada anak lelaki ke anak perempuan, tak boleh. Itu pembahagian takdir yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Ada orang tu nak anak perempuan ramai, tiba-tiba seorang je ada. Orang tu nak anak lelaki ramai, tiba-tiba tak ada seorang abuk. Jadi semua tu kehendak Allah Ta'ala. Jadi bila begitu kehendak Allah SWT dengan macam-macam orang tu tak serupa, maka Allah Ta'ala telah menetapkan hukum syarak hak sama. Hukum syarak hak sama supaya berlaku keadilan. Innallaha kana aliman hakima. Jadi Allah SWT yang menetapkan hukum-hukum ni, dia lebih mengetahui sebab semua ni adalah makhluk ciptaan dia. Ala ya'lamu man khalaq. Ketahuilah, yang mencipta itu dialah yang mengetahui. Ala ya'lamu man khalaq. Lepas tu hak dia cipta tu dia mengetahui dan dia telah menetapkan hukum-hukum, maka dialah yang maha bijaksana dalam penetapan hukum dia. Sebab itulah Allah Ta'ala tutup ayat ni, innallaha kana aliman hakima. Kemudian lepas daripada Allah SWT menyebut hukum pusaka ni, bahagian pusaka ni yang berasaskan kepada usul dengan furuk, dia panggil. Usul dengan furuk, usul ni maknanya ayah dia ke atas, ayah, mak, datuk, nenek, itu panggil usul. Kemudian anak ni dia panggil furuk, pecahan bawah. Jadi ayat yang ke-11 Allah Ta'ala menyebut pada kita bahagian yang diperolehi oleh anak. Furuk dia panggil, cabai kita, zuriat kita. Anak, kalau tak ada anak, cucu dia panggil. Furuk. Kemudian hak atas usul, mak, ayah, datuk, nenek. Jadi lepas Allah Ta'ala menyebut bahagian usul dan furuk tadi, hak lebih kuat dari segi qarabah, hak tak akan putus, Allah SWT sebut pula hak pasangan hidup ni, suami isteri. Hak ni dari segi musaharah dia panggil.
Musahara. Sebab Allah Taala ciptakan manusia ni waladzi khalaqakum min Allah Taala mencipta kamu daripada air dan dia telah jadikan kamu ni nasaban wa sihra. Allah Taala telah menetapkan manusia ni dia ada nasab, keturunan, anak, ayah dah. Dia satu lagi sihra, persemendaan, dia berkahwin. Jadi hak ni bahagia isteri ataupun bahagia suami pasangan. Jadi didahulukan hak anak, didahulukan hak bapa dari segi sebutan ni sebab hak tu hak tak terputus. Maknanya balas setara mana pun, derhaka setara mana pun seorang anak, tetap dia dapat bahagia pusaka. Ayah dia tak cara, maknanya tak ngaku anak apa, nikah saja pergi kata tak pernah bagi nafkah kepada anak-anak, tetap dapat juga sebab qarabah itu. Hak ni bahagia ni bahagia ayat ke-12 ni hak suami isteri. Hak mana ni, hak ni dia baru berlaku, maknanya lepas nikah, lepas tu nikah, kalau kata nikah kan dia ada kemungkinan cerai. Sebab itulah dikemudiankan sebutan suami isteri ni. Jadi Allah SWT menyebut bahagia ni bahagia suami dan isteri. Allah Ta'ala kata walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu 1/2 daripada apa yang ditinggalkan oleh isteri kamu sekiranya mereka itu tidak ada anak. Mana anak kita dengan dia, maknanya kita nikah dengan dia tu tak ada anak, dia mati, maka si suami tadi akan mendapat 1/2. 1/2. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna. Sekiranya bagi isteri-isteri tadi ada anak, maka kamu dapat 1/4 daripada harta peninggalan. Jadi kurang dah lah, sebab anak pun ada hak juga. Bukan kata suami ni kata kepada anak-anak tadi, dia kata kamu tak payah dah sebab aku akan bagi juga nafkah. Ada nafkah suku, pusaka suku tak sama. Jadi anak itu anak si mati akan mengurangkan bahagia suami dia. Maksudnya kalau bini mati ada anak, maka suami dia hanya mendapat 1/4. Kalau dia mati dalam keadaan tak ada anak, dia akan mendapat 1/2. Min ba'di wasiyyati yusina biha aw dain. Tapi nak dapat tadi setelah daripada dilaksanakan wasiat yang telah diwasiatkan oleh isteri tadi, ataupun diselesaikan hutang dia, hutang gelan mah dia. Kena selesai hutang dulu, barulah kamu tu mendapat 1/4 ataupun 1/2. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi mereka itu, maknanya bagi isteri-isteri, mereka mendapat 1/4 daripada apa yang kamu tinggalkan. Maknanya kamu mati, ada bini, ada isteri. Ada isteri ni tak kira lah, isteri tu ada seorang ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, maka bagi mereka tu dapat 1/4. 1/4 ni kalau bini ramah kena bagilah. Kena bagi. Kalau 2 orang bini, ni dapat separuh, tu dapat separuh. Separuh daripada 1/4 tadi. Separuh daripada 1/4. Bukan masing-masing dapat 1/4 daripada harta tu, tak. Dia kena bagi pula. Maknanya atas status sebagai isteri, dia akan dapat 1/4 kalau tak ada anak. Jadi tak kira lah bini tu ada 4 ke, ada 3 ke, dia kena bagi atas hak tu. Sebab tu lah orang Tina ni dia payah sikit nak membenarkan suami dia tu nikah. Tak.
Tapi kalau hak jenis kaya tak apa. Tak ada masalah bagi dia. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Sekiranya bagi kamu itu, maknanya sekiranya kamu ada anak, maka mereka tu mendapat 1/8 daripada apa yang kamu tinggalkan. Jadi sikitlah. Jadi kita tengok di sini, suami ni kuku mana pun dia akan dapat lebih daripada isteri. Dah. Isteri ni dia akan dapat kurang daripada bahagian suami. Sebab apa? Sebab berdasar kepada tanggungjawab tadilah. Tanggungjawab mahar dan juga nafkah. Jadi isteri akan dapat 1/8 sekiranya si mati tu ada anak. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Setelah daripada wasiat yang telah kamu wasiatkan, maknanya setelah diberikan wasiat kepada orang yang telah kamu namakan mendapat wasiat kamu itu, dan atau hutang kamu. Jadi bayar hutang dulu, suruh wasiat kepada yang menerima, kemudian barulah dibahagi. Dibahagikan harta pusaka kepada kamu tadi. Fa in kanu aksara min wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Ini berkenaan dengan kalalah. Berkenaan dengan kalalah ni, wa in kana rajulun yurasu kalalah, sekiranya seorang mati itu lelaki dan dia meninggalkan kalalah. Meninggalkan kalalah ni, mana orang hak tak ada anak, tak ada bapa. Mana dia tu sebatai kara lah. Tak ada anak, dia tak ada bapa, tak ada usul dan tak ada furu'. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun, sekiranya hak mati itu seorang lelaki yang tidak meninggalkan anak dan juga bapa. Mana yurasu tu, mana dia tu diwariskan dalam keadaan dia sebagai kalalah, maknanya sebagai bersendirian. Begitu juga hak perempuan. Walahu akhun aw ukhtun, lalu dia tu ada saudara lelaki ataupun ada saudara perempuan, maka masing-masing itu mendapat 1/6. Jadi kalalah ni dia boleh jadi merujuk kepada si mati itu sendiri. Si mati itu sendiri dipanggil kalalah bila mana dia mati itu dalam keadaan tak ada anak dan juga tak ada bapa, tak ada mak, tak ada usul dan tak ada furu'. Ada juga disebutkan kalalah ni adik-beradik. Adik-beradik bila mana adik-beradik dia hak mati itu tak ada ayah, tak ada anak. Jadi adik-beradik tadi dah. Adik-beradik ni adik-beradik sebelah mak lah. Adik-beradik sebelah mak tadi bila mana si mati tadi tidak ada anak ataupun tidak ada datuk. Usul lah, tidak ada bapa dan tidak ada datuk, tidak ada usul dan juga tidak ada anak.
anak lelaki ke ataupun anak perempuan, ya. Dan dia tu ada saudara lelaki seorang, ada saudara lelaki seorang, yang ni saudara lelaki sebelah mak, orang panggil abai somok, tak? Ataupun kakak somok. Maka bagi akh tadi, bagi saudara lelaki tadi, dan juga ataupun saudara perempuan tadi 1/6. Mana kalau seorang tu mati, tak ada ayah, tak ada datuk, tak ada anak lelaki ke, tak ada anak perempuan, kau adanya seorang adik, seorang abang, sebelah mak. Maka adik tadi, seorang tadi ataupun abang tadi, dia akan mendapat 1/6. Tu kalau seorang. Sebab dalam ayat tadi kata walahu akhun, seorang lelaki, au ukhtun, seorang perempuan. Itu satu keadaan. Keadaan yang kedua, fa in kanu aksara min zalika fahum syuraka'u fi thuluth. Sekiranya mereka tu lebih daripada seorang, dah, maka mereka semua tu berkongsi pada 1/3. Yang ni apa? Bila si mati tu tadi, tak ada anak, tak ada ayah, tak ada mak. Tak. Lalu hak adanya adik-beradik. Adik-beradik tu lebih daripada seorang. Adik-beradik tu lebih daripada seorang, 2 ke 10 ke. Jadi mereka semua tu tanpa kira lelaki dan perempuan akan berkongsi. Mana kalau ada 10, 5 lelaki 5 perempuan, kena buat 10 bahagian. Tak boleh buat 15 bahagian. Sebab Allah Ta'ala kata fahum syuraka'u fi thuluth. Mereka ni bila mana gambar, tak kira lelaki, tak kira perempuan, bila gambar dah. Sebab dia adik-beradik sebelah mak ni, dia akan berkongsi. Berkongsi mana sama banyak lah, masing-masing tu dapat. Fahum syuraka'u fi thuluth, berkongsi pada 1/3. Maknanya 10, kalau kata 10 orang adik-beradik, 5 lelaki 5 perempuan, kena buat 10 bahagian juga. 10 bahagian daripada 1/3. Maknanya di sini adik-beradik somok ni, dia sama dari segi pusaka. Tak kuat lah, tak sama dengan kalau kata hak mati tu anak-anak, anak-anak ni, anak lelaki dapat 2 bahagian anak perempuan. Tapi kalau hak ni adik-beradik semua, dia akan berdapat sama juga, tak kira lelaki ataupun perempuan. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudar. Maknanya pembahagian tadi hendaklah diberikan, hendaklah diberikan setelah daripada diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan, dan juga selepas daripada pembayaran hutang, ghaira mudar, sebagai apa, dengan tidak memudaratkan. Mana wasiat tadi dengan syarat tidak memudaratkan. Lagu mana? Wasiat tadi, kalau seorang tu mati, dia tulis wasiat bahawa dia ada 5 orang anak ni. Anak pertama dia kata tak payah, kaya dah, tak boleh. Wasiat tu memudaratkan waris, tak boleh. Ataupun dia kata hak ni tak payah, dia ada datuk lelaki, tak boleh. Masing-masing tu sebagai anak dapat, tak kira lah anak dia tu kaya ke, ada datuk lelaki ke, tak ada datuk lelaki ke, anak dia tu hak anak dia taat ke tidak taat, semua berhak dapat. Jadi tak boleh nak buat wasiat nak menafikan anak-anak tadi sebagai waris untuk dapat. Begitu juga ghairu mudar, wasiat tadi tidak boleh memudaratkan dengan erti diberikan kepada penerima wasiat lebih daripada 1/3. Kalau dia kata hak ni, hak bagi anak akak 1/2, bagi anak sendiri 1/2, tak boleh.
Jadi anak akak tu dia hanya berhak mendapat sebagai wasiat, tidak boleh lebih daripada 1/3. Lepas tu kalau dalam hadis tu Nabi SAW kata wasulusu kasir, 1/3 tu banyak. 1/3 tu banyak. Maknanya kena tengok lah, mana nak bahagi tu kena tengok keperluan. Kata Ibnu Abbas, menyebabkan mudarat dengan cara wasiat ni, maknanya wasiat ia menyebabkan ada mudarat kepada penerima pusaka, maka itu termasuk daripada dosa-dosa besar juga. Wal idraru bil wasiyah minal kabair. Memudaratkan ahli waris dengan cara wasiat yang zalim ini termasuk daripada dosa-dosa besar juga. Wasiyatan min Allah, maknanya pesanan nasihat dari Allah Ta'ala. Maknanya dalam kamu melaksanakan wasiat tadi, kamu kena kira, kamu kena yakin, kena ingat bahawa wasiat Allah Ta'ala lebih besar lagi. Pesanan Allah Ta'ala, yakni harta pusaka tu hendaklah diberikan kepada ahli dia, pewaris-pewaris dia tu dengan cara yang adil, dengan cara yang benar, kerana ini adalah wasiyatan min Allah. Ini adalah pesanan Allah Ta'ala yang mengandungi kebaikan untuk manusia. Jadi ayat wasiat di sini kita boleh tengok, ayat pusaka di sini Allah Ta'ala mulakan dengan wasiat, tutup pun dengan wasiat juga. Yusikumullah, itu pembukaan dia. Tutup pula wasiyatan min Allah. Wallahu alimun halim. Allah SWT maha mengetahui dan maha halim. Maknanya Allah Ta'ala tahu kamu tu zalim, kamu tu menganiayai pihak-pihak tertentu dalam pembahagian harta pusaka ni, tapi dia halim, tidak segera membalas. Dah. Allah Ta'ala lock dulu. Halim tu maknanya tidak cepat hukum. Bukan kata Allah Ta'ala lemah, tidak. Tilka hududullah. Jadi semua itu adalah sepada yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Mana kamu tidak boleh melangkaui. Maknanya kalau kamu sayang setara mana kepada isteri kamu, kamu tidak boleh beri kepada dia tu 1/2, 1/3, tak boleh. Itu sempadan Allah Ta'ala. Tilka hududullah. Itu adalah hukum-hukum Allah, tidak boleh dilanggari. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Jadi kena taatlah kepada Allah SWT. Walaupun kamu sera anak ni dah, anak yang tidak taat tapi dia berhak juga dapat. Ataupun bapa kamu tu bapa yang culas, bapa yang tidak bertanggungjawab, dia berhak juga dapat. Kamu kena taat. Kamu kena taat. Jadi hukum mana pun kamu tidak boleh buat hukum sendiri, nak menghukum anak-anak tertentu ataupun adik-beradik tertentu ataupun bapa kamu. Sebab Allah Ta'ala tu lebih patut lagi dia menghukum mereka itu. Jadi kamu taat sajalah kepada hukum-hukum Allah Ta'ala yang adil ini. Jadi di sini targhib kepada orang beriman supaya patuh kepada hukum-hukum pusaka ni. Taat kepada Allah dan Rasul, ini isyarat bahawa ada sebahagian daripada hukum pusaka ni dia tak sabit dengan ayat ni. Jadi hukum pusaka ni dia sabit dengan ayat yang ke berapa ni, ayat 11, 12 dan ayat terakhir, 3 ayat. Jadi bila Allah Ta'ala kata wa may yuti'illah wa rasulah, selain daripada 3 ayat ni, ada juga hukum-hukum pusaka yang sabit berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Masalah datuk, masalah jaddah, waktu tu ada dalam hadis walaupun tak ada dalam Quran. Jadi kena taat kepada Allah dan Rasul. Jadi targhib dengan cara mana? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dia akan memasukkannya itu dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai.
kekal di dalamnya. Maknanya akan ada harta yang lebih banyak lagi di akhirat nanti, Wazalikal fawzul azim, dan itulah dia kejayaan yang agung, kejayaan yang besar. Iaitu bila mana kamu taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, di situ terletak kejayaan. Ini targhib supaya melaksanakan perintah-perintah Allah Taala. Kemudian tarhib ataupun takhwif, amaran. Wa man ya'sillaha wa rasulah, sesiapa yang engkar, sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dengan sebab tidak mematuhi perintah-perintah Allah, terutamanya dalam bab pusaka ni, dia bagi sia-sia dah. Dia telah namakan sia-sia dah harta kepada anak dia tu sebelum daripada dia mati. Dalam keadaan anak-anak tak tahu. Itu maknanya dia telah melanggar hukum pusaka. Wa yata'adda hududah, dan dia telah melampaui hak Allah SWT dengan tidak mematuhi hukum pusaka tadi. Yudkhiluhu naran khalidan fiha, Allah Ta'ala akan memasukkan dia tu dalam neraka, kekal di dalamnya itu. Walahu azabun muhin, dan dia mendapat azab yang menyebabkan dia tu terhina. Jadi itu amaran Allah SWT kepada orang yang tidak menjaga hukum-hukum Allah SWT. Maka di sini kita boleh tengok lepas daripada hukum yang begitu penting ni, Allah SWT sebut faridatan minallah, wasiyatan minallah. Jadi kalau kedua-dua ni tidak dipatuhi, maka ada ancaman neraka. Sebagaimana kalau hak ni dipatuhi, akan mendapat syurga. Dan Allah Ta'ala kata itulah kejayaan yang besar. Jadi habislah di sini bagi harta pusaka, dan akan datang lagi ayat yang terakhir penutup pada surah ni. Ada lagi masih lagi berbaki ayat 176, ayat pusaka ada lagi. Cuma dia jadi persoalan, mengapa Allah Ta'ala tak sebut perhabis. Dia ada sebab dia dah. Itu insya-Allah kita akan bincang pada ayat yang terakhir nanti, insya-Allah. Kemudian ayat berikut ni, hukumnya ke atas orang yang tidak ikut peraturan Allah SWT, iaitu peraturan dari segi tanasul. Sebab manusia Allah SWT cipta ni min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Itu asal hukum, orang panggil tanasul, tawalud. Jadi Allah Ta'ala akan sebut dalam ayat yang ke-15 ni, maknanya hukum baik ke atas orang yang tidak ikut peraturan tu. Allah tak boleh nikah. Jadi setakat itulah apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang salah dan silap tu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bicara